Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kepada semua murid tahun 5, cikgu ucapkan semoga kamu sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berada di rumah. Jadi tanpa membuang masa, kita nak terus belajar tajuk pada hari ini. Masih lagi dalam tema sains hayat, dan hari ini kita nak pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu laluan peredaran darah manusia. Bagaimanakah darah kita beredar di dalam tubuh badan kita? Okey, kamu lihat, kamu juga boleh rujuk pada buku teks muka surat 30. Okey, jadi gambar yang ada di situ adalah gambar tentang tubuh manusia. Okey, jadi ada salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh. Ada juga salur darah yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. Jadi bagaimanakah darah beredar di dalam tubuh kita? Jadi rajah yang ada di dalam skrin ini adalah tentang laluan peredaran darah manusia. Jadi laluan peredaran darah ini sebenarnya sangat berkait rapat dengan sistem pernafasan yang telah pun kita belajar masa di tahun 4 dulu. Okey, kalau kamu ingat, kita bernafas, kita menggunakan organ peparu. Okey, jadi pada hari ini kita nak tengok pula bagaimanakah laluan peredaran darah manusia. Jadi slide ini cikgu minta kamu lukiskan tubuh manusia tu, laluan peredaran darah, dan juga kamu salin penyataan-penyataan yang cikgu tuliskan di sini. Baik, kita lihat yang pertama sekali, nombor 1, udara masuk melalui trakea di mana kita bernafas. Jadi kemudian udara pergi ke peparu. Ini adalah proses pernafasan. Okey, jadi apabila udara yang banyak oksigen ini, ianya akan diserap ke semua salur darah. Jadi darah yang lebih oksigen tersebut akan pergi ke jantung. Okey, akan pergi ke jantung. Kemudian jantung akan mengepam darah yang lebih oksigen ini ke seluruh badan. Jadi tubuh badan kita memerlukan oksigen. Okey, bila badan semua dah menggunakan oksigen tersebut, seluruh badan dah mendapat oksigen, akan terhasil pula karbon dioksida. Okey, karbon dioksida juga akan diserap oleh darah yang dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida. Darah lebih karbon dioksida tadi ni akan pergi semula ke jantung. Jantung pula akan mengepam darah lebih karbon dioksida ke peparu semula. Okey, kemudian peparu akan menyingkirkan karbon dioksida semasa kita bernafas, dan inilah laluan yang berlaku semasa kita bernafas. Okey, jadi ada 10 step dekat situ. Kamu fahamkan betul-betul laluannya. Sebenarnya daripada peparu pergi ke jantung, jantung pergi ke seluruh tubuh, dan kemudian bila terhasilnya karbon dioksida akan pergi semula ke jantung. Jantung pula akan mengepam darah lebih karbon dioksida tersebut ke peparu semula, dan dia akan disingkirkan melalui peparu. Karbon dioksida yang berlebihan itu tadi akan disingkirkan. Jadi karbon dioksida merupakan salah satu hasil daripada proses perkumuhan yang kita pernah belajar dulu. Okey, jadi kamu fahamkan semula tentang laluan peredaran darah manusia ini. Jadi kamu salin semulalah nota yang cikgu berikan ini. Okey, ini adalah slide yang menunjukkan sama juga macam tadi, cuma cikgu snap daripada buku teks sahaja. Jadi penerangan cikgu kalau tak faham boleh rujuk juga pada buku teks. Sama saja dia punya laluan dia. Okey, bermula dengan peparu. Apabila kita bernafas, udara akan masuk ke trakea dan seterusnya menuju ke peparu. Okey, jadi bila masuk akan jadi darah itu lebih oksigen, dan jantung akan mengepam darah lebih oksigen ke seluruh badan. Okey, bila sudah
badan kita sudah habis menggunakan oksigen tersebut, akan terhasillah karbon dioksida, akan dibawa semula ke jantung dan akan keluar semasa kita menghembus nafas, dan proses ini akan berulang setiap kali kita bernafas. Okey, jadi penerangan cikgu sampai situ saja. Jadi apabila kamu dah faham, kamu bolehlah membuat latihan yang cikgu berikan ini. Kamu salin semula latihan ini di dalam buku latihan, dan cikgu rujuk pada muka surat 47 dalam buku teks. Kamu isikan, lengkapkan rajah laluan peredaran ini dengan pilihan jawapan yang betul yang telah diberikan, dan pilihan jawapan tersebut boleh digunakan lebih daripada sekali. Okey, sampai kita jumpa lagi. Sekian dahulu daripada cikgu. Jadi selamat belajar. Assalamualaikum.